kita bersyukur pada pagi ini dapat bertemu untuk siri kuliah yang berikutnya. Jadi pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang turut serta pada pagi ini. Untuk makluman, untuk siri kuliah pada hari ini sebenarnya siri kuliah yang kedua. Sebab siri kuliah yang dimaklumkan yang sebelum ni kita tangguh sebab kita beri ruang kepada Ustaz Fawaz untuk menguruskan urusan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini siri yang kedua lah. Okey. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga kepada tuan-tuan perempuan yang baru pertama kali untuk join kuliah ini. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, kuliah ini sebenarnya telah pun berjalan sebanyak 16 siri pada tahun 2018-2019. Kemudian kita teruskan untuk tahun ini dan kita harapkan penyertaan tuan-tuan perempuan boleh berterusan sehingga untuk siri kali ini, sesi kali ini 16 pertemuan insya-Allah. Kemudian berkenaan dengan rakaman-rakaman yang lepas dan juga catatan lah. Kita bukan sediakan nota dan sebagainya, lebih kepada catatan. Itu kita sediakan, nanti kita akan maklumkan dalam grup WhatsApp. Dan tuan-tuan perempuan yang telah membuat pendaftaran, mohon untuk sahkan pendaftaran di bahagian ruangan chat. Saya ada sediakan link di situ. Dan pendaftaran ni sebab kita nak trace siapa yang hadir dan tidak dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan berikan CJ penyertaan lah kepada peserta dan CJ tu akan disign sendiri oleh Ustaz. Boleh Ustaz? Ya, insya-Allah, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya sediakan kepada saya serahkan majlis kepada Ustaz Fawaz untuk teruskan sesi bacaan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawala. Insya-Allah kita sambung ke bab al-mas'alah rabi'ah daripada al-qismu al-thalithu. Kita dah hampir 2 tahun sorry. Tak kuat ni. Getah dah habis. Sorry Ustaz. Apa Ustaz? Dekat bank Ustaz. Kita ada mukrik kos pagi ni Ustaz. Ya. Okey. Dah. Anak dia tak ambil lagi dia punya ni. Yang MCO depan nak main rumah payah. Beli ni tapi wah, sebab kedai tutup banyak, kedai handphone tutup. Anak Facebook. Okey. So kita ada masalah rabi'ah daripada qismu salih al-awsaf allati la qudrat al-insan. Ini sangat bagus. Sebab bila kita bincang dalam apa nama dia usul fiqh, bab jelas suara. Oh tak dengar suara? Saya dengar suara Ustaz. Kita ada yang tak dengar suara? Jelas Ustaz. Oh. Okey. So kita bincang tentang masalah ahliyah. Syarat ahliyah adalah al-qudrah, ataupun kita bincang di dalam al-mahkum bihi, itu tentang masalah ayakuna maqduran wa ayakuna ma'luman. Syarat untuk kita buat satu perbuatan tu mesti available lah, dan mesti orang kata orang boleh faham. So dalam maqasid dia bincang lebih detail lagi al-awsaf, benda-benda yang bersifat tabi'i. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan benda yang tak boleh lari daripada kita? Kita tak mampu nak tolak syahwat dan sebagainya. Itu perbahasan yang menarik oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Syatibi lebih dakik di dalam apa nama dia benda ini. Okey, silakan anda tengok mana qismu ya asy-syari'atu kamilat. Now kita yang akan baca ialah Ustaz Zul kita tengah buat PhD. Kita PhD tajuk apa? Anda buat kajian fatwa Ustaz. Kajian fatwa. So satu benda yang menarik. Al-mas'alatu rabi'ah al-awsaf allati la yaqdiru al-insanu ala jalbiha aw daf'iha. Okey, silakan. Kita berhenti dekat wasaniyatu ke? Ustaz Azan. Dekat wasaniyatu Ustaz. Oh, okey. Silakan. Okey. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wasaniyatu min jihati ma yaqa'u 'alaiha thawabun aw la yaqa'. Saya baca dulu Ustaz. Fa amma an-nadharu al-awwalu fa inna zahira an-naqli anna al-hubba wal-bughdha yata'allaqu biha.
ألا تر إلى قوله عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة وفي بعض الروايات أخبره أنه مطبوع عليهما وفي بعض الحديث الشجاعة والجبن غرائز وجاء إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية وفي حديث الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وهذا معنى التحاب والتباغض وهو غير مكتسب. Baik, ini perbincangan kita daripada awal, benda-benda kasih sayang, benci. Sebab itu benci tak ada dosa. Yang dosa itu adalah selepas benci itu kita pergi maki ke, kita perjatuh dia ke. Sebab itu dalam isu dengki tak ada dosa. Ya, yang dosa tu apa dia? Kita melakukan agenda dengki kita. Kita perburukkan nama dia, kita perjatuh dia. Sebab al-hasad ni matbu'. Tapi hasad ada kebaikan juga. Kalau tidak ada hasad, kita tak berlumba langsung dalam kebaikan. So sebab itu dalam tasawuf dia kata apa? Ini adalah af'al la yudhammu wa la yumdah, tak dipuji dan tak juga dicela. Jadi tengok dia punya pengurusan dia ke arah mana. So ini di antara benda yang penting yang disebut oleh Asy-Syatibi dalam bahagian yang kedua. Yang pertama kita ulang balik iaitu makanah fitriyan, benda yang fitrah. Berani, takut. Takut tak berdosa. Ada seorang takut, takut hantu nak macam mana. Tapi janganlah takut sampai dia tidak melakukan kebaikan, tidak meninggalkan ibadat dan seumpama dengannya. Jadi takut ni satu rawatan yang perlu diselesaikan. Dia ada masalah mental jugalah. Dalam psikologi, ilmu nafsi, takut ni bagus. Kalau tak takut langsung, kita bawa motor atas jalan raya, memang jadi mak rempit. Mak rempit tu masalah tak takut langsung. Sebab itu pendidikan jiwa penting. Makna takut ada kawalan, berani ada kawalan, was-was ada kawalan, suka ada kawalan, supaya dia tidak berlebihan dan tidak berkurangan. Kemudian itu benda yang zahir. Kita masuk yang kedua, di sisi sudut. Benda tersebut adakah disukai oleh syarak ataupun tak disukai. Dan adakah benda itu dapat pahala ataupun tak dapat pahala. Itu yang dibincangkan. Fa'amman nadharul awal, yang syariat suka dan syariat tak suka. Diceritakan. Walaupun mungkin dia tak ada dosa, tapi benda tu tak disukai. Dan benda tu mungkin tak ada pahala tetapi disukai. Sebab tu Anjudan Abdul Salam dia bahas tentang seseorang itu, lahir-lahir baik tu. Dia baik lah. Macam seorang sahabat lah. Walaupun dia belum masuk Islam tapi dia baik lah. Orang macam tu dapat pahala, tak dapat pahala. Sebab baik dia tu tabiat. Macam mana dapat pahala? Dia kena niat. Aku buat baik dia kena Allah. Sebab tu kita heran orang Jepun. Baik. Memang tabiat dia pun baik dia macam mana. Tapi dia pun tak adalah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi orang macam ni, kata Anjudan Abdul Salam dalam Qawaidat Ahkam, dia kena berusaha untuk niat kerana Allah. Ada orang dilahirkan buah. Ini hyperaktif lah sebagainya, yang budak-budak. Allah, kita boleh tengok kita sendiri dan tengok keadaan sekeliling. Tak payah dia punya buah dia tahap kaban. Mak pak pun pening. Orang macam ni kata Anjudan Abdul Salam kena latih tarbiyah sungguh. So memang Allah Ta'ala uji. Sebab itu Tuhan kata innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maknanya dia pun ni ujian. Ada yang baik-baik lah. Tapi kalau dia lahirkan dia mungkin turunan pahlawan, jenuh. Jadi fa'amman nadharul awal, penglihatan kita pada yang pertama iaitu min jihati ma yaqa'u hiya mahbubatun li syara' atau ghairu mahbubatin lahu. Syariat tak suka ataupun syariat suka. Iaitu fa inna adh-dhahira naqli, secara jelas daripada asar, naqli itu maksudnya asar, anal hubba wal bughdha yata'allaqu biha. Dengan mahabbah yang disukai oleh Allah ataupun tak disukai. Ala tara, ala kalimah tandih. Kamu tidak lihatkah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj' Abdul Qais. Ashaj' adalah satu rombongan. Dia datang, rombongan hari ni hari Tirmizi. Kalau kita baca Tirmizi, kitab adab, ada hadis ini. Iaitu mereka datang sekumpulan bermusafir jumpa Rasulullah. Yang lain bila jumpa Rasulullah berlari, ya kalau kita jumpa pun berlari nak jumpa Rasulullah. Tapi Al-Ashaj' Abdul Qais ini dia tak lari lagi. Dia sikat rambut, dia kemaskan pakaian, dia ikat unta dia, kemudian barulah dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, inna fika la khuslatain. Pada diri kamu tu ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka dan Nabi pun suka.
Ada riwayat sebut yuhibbullah wa rasuluh. Jadi di sini Imam Syatibi dia meriwayatkan tidak habislah. Lepas tu Syatibi dalam buku ni hadis dia kita kena check, bukan check salah, kena check balik dia punya kesempurnaan ni. Kadang diriwayat bil makna, bil alfaz yang ajza', berbentuk ajza' tak habis. Inna fika, kalau kita lihat dalam Tirmizi, Imam riwayat Tirmizi dan Abu Daud, inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah wa rasul. Allah Taala pun suka, Nabi pun suka, iaitu al-hilmu wal anah. Al-hilmu ini fawqa sabri. Dia sabar juga tapi lebih lagi. Sabar ni kita diam, tak apa, tak kata apa. Tapi hilmu ini walaupun orang marah kita senyum lagi. Dan sifat hilmu ini dia berlaku setelah mana orang menyebabkan kita marah. Dia khas begitu. Kadang-kadang kalau kita sopan santun, orang maki pun kita masih berlemah lembut. Sebab itu kata Umar bin Khattab, innamal hilmu bittahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Nak dapat sifat halim ini, Allah memang kena berjuang lah. Berjuang macam mana? Kena duduk dengan orang marah. Duduk dengan orang marah, kena maki selalu. Kita tengok reaksi kita. Sebab itu Qadhi Yusuf dinasihati oleh Abu Hanifah, kalau kamu nak jadi orang yang sabar ni, kamu pergi duduk tempat yang dia tu orang kata bercakap, dia seorang bercakap kita dengar. Latih. So sebab kalau kita tak duduk dengan orang macam tu, kita pun tak tahu tahap kita macam mana. Sebab itu Al-Halim ini sifat Tuhan. Memang kalau kita dapat sifat ini, subhanallah, kita bahagia. Kenapa? Dalam keadaan orang marah pun kita boleh cool lagi. Halim. Yang kedua, al-anah, tenang. Satu dalam hadis yang disebut al-aman al-anatu minallah wal ajalatu minasyaitan. Anah itu daripada Allah, ketenangan. Sebab itu dalam kata-kata hadis tasawuf disebut apa? Qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu lil musta'zili zalalu. Orang yang tenang ini mungkin dia tak dapat semua keperluannya, tapi dia dapat sebahagian. Dia bawa barang sikit, naiklah sampai ke atas. Tu kalut, dia bawa semua, rebah, jatuh semua. Tamak. Dan orang yang kalut, qad yakunu lil musta'jilin az-zalalu, tak dapat apa. So ketenangan ini yang perlu ditahdid maknanya. Apa maksud tenang? Apa maksud maknanya kita relax, cool, bertindak pada kadar yang diperlukan. Dan kalau dalam fizikal senang dia timbang. Kalau barang kereta ni boleh bawa, barang tu boleh bawa 10 kilo. Kita bawa 10 kilo lah. Jangan kita lebih muat muatan. Kalau kita lebih daripada muatan, rosak. Itu nampak tak tenang. So kapasiti tu kita kena tahu. Dalam kehidupan maknawi macam tu juga, kita ada satu kapasiti yang kita mampu buat dalam keadaan tenang. Belajar pun kena ada ta'ani. Sebab itu kalau kita baca buku Tadhkiratul Ilmi wa Ta'lim kan, kitab yang sangat bagus. Dia kata apa? Kalau kita mula belajar marhalah pertama, jangan kita pergi masuk marhalah yang kedua, nanti kita serabut. Misalnya tapi sistem ni memang dibuat oleh, alhamdulillah, sistem pendidikan kita ada darjah 1, budak darjah 1 tak campur langsung pemikiran budak darjah 2, supaya dia dapat fokus sampailah darjah 6. Itu sistem yang diletakkan oleh ulama-ulama kita. Sebab tu kita kata pada yang student-student baru, kalau kamu baca Bukhari tu, kamu pening nanti. Bukhari dia ada manhajnya. Kamu baca dulu Riyadhus Salihin, baca dulu Mata Arba'in, ambil 6 bulan, pulun Riyadhus Salihin, ada 1904 hadis, baca yang tu, nanti kamu dah nampak dah rajah. Dah nampak dah dia punya pada basic dia. Jadi nak baca Bukhari itu senang sikit. Ini masa-masa Bukhari tu pening, yang baca Bukhari tak sampai pada maqasid, hanya bermegah-megah baca Bukhari saja. Tak mau macam tu. Begitu dengan kitab maqasid ini, saya nasihatkan, maknanya di samping kita baca kelas ini, bacalah buku-buku yang ringkas macam Syekh Raisuni, Syekh Qaradawi, kita nampak dulu rajah. Sebab buku ni memang dia ditulis untuk maqam. Tak ada definisi, tak ada apa. Dia masuk terus perbincangan maqasid. Jadi dia memang maqam tinggi sikit. Baik. Wa fi ba'd riwayat akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu matbu'un 'alaiha. Di sini kita kena al-jam'u. Ada riwayat lain dia tak sebut Tuhan suka, tapi benda tu adalah tabi'i. Sebab itu pengajian psikologi
adalah pengajian yang sangat penting bagi seorang ahli syariah. Kerana asal syariah ini daripada insan itu sendiri. Kerana kita kena dirasah ilmu nafsi. Ulum nafsiyah ini orang kata apa, kalau kita tak belajar ni, kita tak nampak kaitan marah. Sebab syariah ni dia terbina daripada insan itu sendiri. So ada risalah PhD yang terbaik, seorang penulis, saya tak ingat nama, tapi PhD di Jamiah Mansurah, Ulumun Nafsi, perbandingan Quran dan juga inilah pendataan ni. Sangat menarik. Subhanallah. Saya teringat dulu, saya dulu mengaji ilmu nafsi dengan Allahyarham Syekh Ni'mat Yusuf rahimahullah, seorang yang alim dalam ilmu nafsi. Honok mengaji dengan dia. Tapi masa tu kami buku putus state, buku tu hilang dah buku tu. Tapi sangat menarik bila kita, sebab lu fikir pasal apa kena mengaji ilmu nafsi ni kan. Rupa-rupanya dia sangat memberi satu kesan yang penting dalam fatwa, dalam dakwah, dalam pemikiran. Kita tahu manusia ni dia banyak level, dia ada sifat. Macam marah. Marah mesti ada. Di situ marah lah, timbulnya talak dalam keadaan marah, isu marah dalam jenayah dan sebagainya. Oh, makna dia kalau kita belajar ulum nafsi, sangat memberi bantuan kepada kefahaman syariah. Wa fi ba'dil hadis asy-syaja'atu wal jubnu gharaiz. Berani dan penakut ini tabiat. So kadang-kadang kita takut. Kalau tak takut, susah juga. Katakanlah Allah Ta'ala tak bagi sifat takut. Jumpa harimau kita buat tak tahu. Sedangkan harimau tu bahaya. Satu Al-Imam Qarafi rahimahullah, satu kitab yang jadirun bil qira'ah wa dirasah. Ada syekh di Jordan buat pengajian kitab Al-Qarafi. Saya tak ingat siapa dah. Ada sahabat saya ikut. Syekh Zul tak ada. Pensyarah di Jordan, dia buat pengajian baca Al-Furuq. Tak tahu ke kan? Oh, itu kena tanya student Jordan lah. Siapa Intan Jordan, Ustaz Aizan Jordan. Pensyarah di sana buat. Anda tak dapat link tu, tidak boleh join. Sebab kami mengaji furuk sikit kan masa master tu. Sikit dalam makna kita baca khulasah al-furuk. Tetapi kitab furuk ini, dia menceritakan bab yang mana takut yang berdosa dan takut tidak berdosa. Macam kita orang yang dulu nak takut apa corona ni kan, takut pada Allah. Dia tak faham lah makna. Kena takutlah juga. Kalau tak takut langsung pakai keluar semua, matilah. So takut ni satu benda yang penting dalam kehidupan kita dan dibahaskan dalam bentuk fiqh. Nampak tak? Tapi kalau kita tahu ilmu psikologi, fiqh kita lebih deep. Anwa'ul khauf. Ada anwa'ul khauf. Khauf ni ada banyak. Khauf yang terlampau yang panggil paranoid. Oh, penyakit tu. Oh, yang tu. Tak ada nak kata apa. Sampai ada orang takut nak kapal terbang. Betul, tak pergi haji. Tak pergi haji. Nampak? Kesan tu. Jadi persoalan fiqhnya, kalau takut macam tu, gugur tak ahkamul hajj kepada dia. Wujubul hajj. Anda punya kajian tak gugur. Sebab kapal terbang selamat. Penerbangan yang paling, kenderaan yang paling selamat di dunia adalah kapal terbang. Dululah sebelum COVID-19 berlaku, kapal terbang satu hari di dunia ada 60,000 penerbangan. Ini boleh cek apa dia punya maklumat tentang kapal terbang setahun sehari 60,000 penerbangan. Kemudian accident setahun berapa kali je. Kereta sehari berapa, tak nak kata kalau kat rumah Ana ni cerah ni hari-hari accident. Bukan setakat musim tak COVID, musim COVID pun accident juga. Itu yang cek kereta pun tak ada tapi accident. Dia terbabas dekat Tesco ni. Tempat Tesco tu Allahu'alam, ada jin ke ada hantu anda tak tahu lah. dia menjadi tempat orang terhumban dalam longkang. Jadi kapal terbang ada benda yang selamat. Dan kita katakan penerbangan dia sangat bagus. Kapal terbang dia boleh paling lama dia terbang 20 jam. Sebab tu dia boleh Amerika dia akan berehat di Jepun tu dia belajar. Dia 20 jam dia mesti turun. Dia tak boleh terbang lebih daripada 20 jam. Itu hak kapal terbang. 20 sa'ah. Itu undang-undang kapal terbang macam tu. Lebih daripada tu boleh meletup lah, risiko lah. Dan dia dalam hukum haji dia kata apa? Gugur haji bagi orang bimbang keselamatan naik kapal laut. Jadi tak boleh nak kias kapal laut dengan kapal terbang. Sebab kapal terbang selamat. Kapal laut tu macam Titanic lah. Tak selamat. So, kalau kita kiaskan, kata siapa takhrij kapal terbang, takut nak kapal terbang, menggugurkan kewajipan haji, kias kepada orang naik kapal laut, maka kias ma'al farid.
Sebab awda' berlainan, kapal terbang selamat dan kapal laut tidak selamat di zaman dulu. Kapal zaman dulu lain. Lah pun risiko juga kalau kita naik laut, berisiko. Makna dia tak sama dengan kapal terbang yang risiko dia sangat rendah. Walaupun kalau dia terlepas, innalillah lah. Jadi al-khawf ada kesan dalam ahkam fiqhiyah. Kita tengok di situ. Baik. Ustaz, kalau takut nak ambil vaksin macam mana Ustaz? Yang tu tak terkesan sebab vaksin telah dibukti tak bahaya. Nampak tak? Bila bertembung khauf dengan kajian yang tak bahaya, orang kata khauf tidak ada taksir. Khauf yang ada taksir ni maksud kalau kita tak ambil, kita mati. Maksud tu wajib kerajaan kena segerakanlah. So al-khauf saja, sebab tu bila kita bincang al-darar yuzal dan sebagainya, di antaranya adalah al-khauf. So al-khauf ini topik Al-Quran yang cukup banyak. Kalimah al-khauf dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya menunjukkan dalalah al-khauf ini ada kesan di dalam kehidupan kita. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Maknanya kita bimbang masa depan anak cucu kita, takut miskin, takut jadi jahat. Nampak tak kalimah khauf? Sangat madlul mafhum yang menunjukkan kalimah khauf ini satu dalalah qawiyah. Dia waznunnya kabir. Makna dia satu dalalah yang kita kena ambil berat. Kerana Tuhan menggunakan kalimah khafu alaihim falyattaqullah wal yaqul qawlan sadida. So untuk menjaga generasi anak cucu, kita yang pertama kena bertakwa pada Allah supaya Allah jaga mereka lah sampai kematian kita. Yang kedua kena baik dengan orang. Sebab bila kita mati baik dengan orang akan tengok anak kita. Sebab tu Tuhan kaitkan at-taqwa dengan qawlan sadida. Sebab kalau kita tak baik dengan orang, mati orang pun tak peduli anak kita. Tapi kebanyakan kita tengok orang yang baik dengan orang, pak dia mati, orang simpati dengan anak dia. Orang bantu, orang makna dia jaga dan sebagainya. Dan satu benda yang luar biasa. Tapi kalau pak yang teruk, orang pun kadang-kadang geram. Di sini Tuhan bagi dua kaedah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida, daripada kalimah khauf. So al-khauf ada iktibarat dia. Ada iktibarat untuk anak cucu, bimbang keselamatan dan seumpama dengan dia. Sebab itu al-khauf ini keripnya sistem takaful. Nampak tak? Kalau tak ada khauf, orang tak buat takaful ni dia adalah satu benda yang pada hajiat. Dia bukan tahsinat. Sebab tu kita namakan pengambilan takaful ni sunnah muakkadah. Anda namakan pengambilan takaful ni adalah sunnah muakkadah. Kita tak wajibkan, tapi dia adalah sunnah muakkadah. Kerana kalau kita baca zaman dahulu, ada jaminan daripada kerajaan. Rasulullah bersabda, siapa-siapa yang mati ada hutang, faliati ni, mai jumpa aku bayar. Mana ada satu jaminan takaful daripada kerajaan. Okey, hadis ini yang kena baca dua. Kan disebut dainu syahid muallaqun. Sampai dia bayar. Tapi itu permulaan negara Islam. Kalau kita baca. Mana kerajaan tak cukup duit bayar ni. Tapi bila penghujung Rasulullah dah maju Madinah, Rasulullah kata siapa-siapa yang ada hutang, tak apa, saya bayar. Kerajaan dah bayar. Nampak? Mana berkembang dengan ada ibu bapa beli tanah, beli rumah. Maknanya zaman dulu kita tengok siapa mati, mak kita pun sempat lagi, tanah banyak. Dia pun tak ada duit tapi tanah tu banyak. Ada secure. Kita sekarang ni kalau mati, anak tak ada apa. Rumah tak ada, tanah tak ada. Jadi macam mana kita nak kata la antadara ila takum aghniya itu lebih baik daripada kamu tinggal dia fuqara. Kita kafafun nas, minta sedekah pada orang. Apa makna di sana? Ini menunjukkan kepada dilalah kepada cara ni pembelian takaful adalah pengganti kepada sementara lah kepada ketidakkemampuan nak beli tanah, nak beli benda-benda kepada anak-anak. So kita tengok di sini al-khauf juga trigger kepada banyak ahkam syariah. Wal jubnu ini adalah pada pondan. Ini pondan ni masalah al-jubnu ni adalah kalimah yang digunakan Abu Bakar kepada Umar. Bila Umar kata kepada Abu Bakar, kenapa kita nak pergi bunuh ahli zakat? Abu Bakar kata apa? Al-jabbar anta fil jahiliyah wal jabban fil Islam. Adakah kamu masa jahiliyah dulu kamu samsing, tapi masa kamu Islam kamu pondan? Aku mengharapkan kamu tolong aku macam maniak zakat kan tak mau bayar zakat. Umar lembut satu. Sebab tu kebenaran bukan pada orang yang tegas, bukan hanya orang keras, tapi orang yang lembut macam Abu Bakar pun subhanallah dia adalah orang yang betul. Barulah Sayyidina Umar kata apa? Wallahi ra'aitu
qad syarahallahu sadrahu wa ra'aitul haq, aku melihat kebenaran pada kamu wahai Abu Bakar. Kemudian dia pun perangi orang zakat. Jadi mauqif Abu Bakar yang sangat mulia ketika itu. Kemudian wajah innallaha yuhibbu syaja'ah walau ala qatl hayy. Tu dia. Hadis ni riwayat Abi Dunya, hadis dhaif lah. Abi Dunya kita tahu semua riwayat banyak yang dhaif. Tapi bagus, dia buat banyak ajza'. Ajza' ni adalah kita hadis yang dikumpulkan dalam bentuk tajuk kecil. Dia ada mustalahat kan, biru walidain, zamul mal, alamul dunia, itu memang sina'ah yang banyak dibuat oleh Abi Dunya. So kita kumpul buku-buku dia. Ana dulu banyak kumpul buku-buku dia. Lah itulah bila main zaman kita bekerja ni, yang paling rugi sekali meninggalkan ulumul hadis lah. Dulu masa kita belajar seronok, makna dia kita tak terkesan dengan tekanan kehidupan ni. Kita baca kutubus sittah, baca. Sekarang ni nak buka Bukhari pun dah slow dah. Mudah Allah Ta'ala bagi kita kembali kepada pengajian hadis. Walaupun kita bunuh ular. Nak bunuh ular ni bukan senang. Saya dulu di antara, bukanlah pakai ular, tapi saya minat bunuh ular ni. Saya suka menzarahi ular. Semua jenis ular, kebanyakan dia saya hafal. Jadi ular ni dia ada cara nak bunuh dia, cara dia punya pantang larang dia. So bukan senang nak bunuh ular. Perlukan kepada alat. Jangan guna kayu bahaya. Kena guna buluh. Ya. Nak pukul itu dekat mana? Dekat kepala, jangan pukul ke ekor. Ekor ni bidah kita balik. So cara pukul pun kita kena tahu pukul ular. Sebab dia lemah. Sebab ular ni dia tak boleh tengok depan masa dia berkembang. Kalau ular sedut tu, masa dia kembang kepala tu, mata dia tak nampak depan. Dia nampak kanan dan kiri. Nampak tu cara ular. So kita kena pukul kepala dia. Sebab tu bomba dia pegang kepala tu. Tapi saya tak pandai. Dia tak kerti lah tu bomba. Dia cerita ular ni. Kucing pandai lah ular. So kalau hadis ni sahih, maknanya ular ni satu benda yang bahaya lah. Sebab nak bunuh tu bahaya kepada keberanian. Walaupun bunuh ular. Subhanallah. Wa fil hadis al-arwah junud mujannadah. Ini dia apa yang alaqah. Alaqah ni awliya, maqam awliya. Mizan ini kalau kita perhati, mizan awliya. Sebab tu awliya, subhanallah, mereka jarang berjumpa tapi mahabbah tinggi. Kita selalu jumpa tapi hak jumpa tu berjatuh kawan. Sebab tu Syekh Zakiri Ibrahim yang nak ceritalah, dia ditanya dengan Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah, daripada dengan dodo sufi. Syekh Abdul Mahmud ni digelar sebagai Ghazali abad ini. Dia pun duduk dalam majlis asembang pun dia. Kan kalau kita jumpa orang pompang itu majlis ahli zahir. Kita ahli zahir lah. Kita ni kalau kita jumpa ni, kalau tak sembang orang kata kita ni tak ambil hati, tapi dia pun dia relax, cool. Maka ditanya kepada Syekh Zakiri Ibrahim, kamu kata rapat macam rapat lah dengan Syekh Mahmud kan, tapi tak sembang sangat. Dia berkata kami bercinta di alam arwah. Gitu. So ini di antara kehidupan awliya ni, subhanallah, keajaiban. Kalau macam Syekh Sya'rawi rahimahullah, bila dia bersohbah dengan Abdul Mahmud, dia nak murid pada Abdul Mahmud, bila bayangkan tengok jiwa depa. Bila Syekh Abdul Mahmud nak pergi ke UK, subhanallah, dia takut nak pergi UK. Takut tu bukan pasal apa? Takut lupa Tuhan. Kita kalau pergi UK, tak tahu ingat Tuhan dengan kita, betul-betul pakai nak pergi lah. Tapi maqamat, ini yang kita maqamat bukan benda yang berlakon, dia berlakon sendiri. Jadi Syekh Sya'rawi kata kepada Syekh Mahmud, tak apa, tuan ni di mana ada pun insya-Allah tak ada masalah. Di mana ada pun tak ada masalah. Dia tawakal sebab ada jemputan conference. Dia pun pergi. Kebetulan hotel dia pun tempat pelacuran, biasalah di UK. Apa nama dia. Jadi malam tu dia mimpi Rasulullah SAW. Jadi pagi esok dia pergi jumpa Syekh Sya'rawi, alhamdulillah apa yang kamu kata tu betul. Semalam saya bermimpi dengan Rasulullah SAW. Jadi Syekh Sya'rawi kata apa? Betul tak saya kata? Tuan ada di mana pun tak apa. Itu yang mula cerita tu, ada orang Malaysia ke orang mana pergi Mekah, dia pergi jumpa Tok Guru, dia tanya, saya heran main Mekah pun jumpa pelacur. Tok Guru kata apa? Saya pergi UK tak jumpa pelacur pun. Rupanya dia bergantung pada jiwa kita. Tu jiwa tu. Kalau jiwa kita bersih, pergi Amerika pun insya-Allah tak jumpa tempat-tempat tu. Tapi jiwa kita tak bersih, pergi Mekah pun akan jumpa benda tu. Jadi ini di antara al-arwah junudun mujannadah. Sebab itu tarbiyatun nufus sangat penting. Sebab itu saya awak ada kitab nama dia tarbiyatun ruhiyah.
Cuma kita tu hierarki sikit. Jadi saya tak minat hierarki, tapi cuma kita ambil point yang tarbiyah dia. Kena berzikir, qul huwallahu ahad sehari 100 kali. Dia ada dia punya zikir dia. Pada tarikat Syadzuliyah ni, Syekh Hawa ni. So cuma dia masukkan elemen tu dalam bentuk harakat Islamiah. Yang tu orang hierarki dia minat, tapi anak tak minat. Cuma kita ambil dia punya point-point tarbiyah dia. Tapi sangat berkesan dia punya tarbiyah dia. Kemudian wa hadzal ma'na tahabbi wa taghawudi wa huwa ghairu muktasabin. Benda yang tak dapat kita usaha. Tapi kita boleh create melalui muqaddimah, iaitu kita buat baik pada orang. Tak akan orang sayang kita melainkan kita buat baik pada dia. Di situ je yang Tuhan suruh waqaddimu li anfusikum. Kita kena buat baik untuk diri kita. Sebab bila kita buat baik untuk diri kita, insya-Allah kita create orang sayang kita. So ini di antara makna-makna yang tak dibahaskan oleh usul fiqh kita lain. Tapi Syatibi bahas. Yang ni yang dikatakan Syatibi telah meningkatkan nilai usul fiqh itu. Jadi sebab tu Muhammad Abdul kata apa? Siapa yang tak baca muwafaqah ni tak lengkap usul fiqh dia. Bukan maksud tak lengkap tu tak jadi mujtahid. Boleh jadi mujtahid. Tapi makna-makna tambahan, additional value tu ada dalam kitab muwafaqah ini. Waja'a fil hadis. Sambung silakan. Ustaz, dah kalau seorang lelaki ataupun perempuan, seorang lelaki dah contohnya kan, dia sayang seorang perempuan. Yang tu macam mana Ustaz? Tak ada masalah. Dia sayang. Tapi kalau sayang, contohnya kerana syahwat, yang tu yang masalah. Makna dia sayang, dia nak berzina dengan orang tu. Dia sayang, dia nak kahwin dengan bini orang. Itu salah. Tapi sayang kerana orang tu baik. Ramai orang salah faham. Bila orang kata, bila tengok perempuan ni syaitan. Itu bila kita tengok perempuan dengan syahwat. Mana dia tu, macam kita tengok artis lah. Orang tengok artis ni tak ada orang nak cari agama dia. Orang cari syahwat dia. Orang cantik, model. Memang tabiat macam tu. Sebab tu kita tengok yang berkahwin dengan dia, Datuk-Datuk kaya-kaya lah. Jarang lah tu imam masjid kahwin artis. Dan artis pun tak mau. Benda tu tak salah. Dia tak mau kahwin tu imam ke, dia tak mau kahwin. Itu tak ada masalah. Benda normal. Tapi ada di sana wanita-wanita solehah yang kita tengok dia, kita ingat Allah. Yang berlaku pada Rabi'ah Adawiyah dan sebagainya. Orang pergi jumpa dengan ulama-ulama dan sebagainya. Jadi, an-nazaru kepada wanita seperti begini adalah satu benda yang baik. Sebab itu, hadis itu diletakkan pada mizan bila kita tengok perempuan itu dalam bentuk syahwat. Tapi dia sebagai guru kita, dia adalah sebagai orang yang barakat. Syekh Sya'rawi bila bertemu dengan Zainab Ghazali, dia kata apa? Doakan saya. Syekh Sya'rawi min kibaril awliya pun minta doa kepada Zainab Ghazali. Sebab dari segi doa, ulama kata minta doa kepada orang perempuan lebih dekat mustajab daripada orang lelaki. Sebab tu kita tengok Imam Syafi'i minta doa kepada Sayyidah Nafisah. Nafisah ni cuci Rasulullah lah. Bila Sayyidah Imam Syafi'i nak wafat, dia pesan supaya Sayyidah Nafisah semayangkan jenazah dia. Jadi bila semayang di masjid, habis masjid, bawa ke rumah Sayyidah Nafisah keluar, semayang di depan rumah Sayyidah Nafisah. Dia semayang seorang-seorang. Ini yang orang mengenal haqaiq asya. So, tapi benda ni dia adalah satu orang kata apa, dakik lah. Tapi takkan kita tengok perempuan semua syaitan. Satu benda yang Syekh Qadhi pernah cerita isu yang apa nama dia, inta ni lah ceritanya ni. Dia pergi Jazair, dalam kitab dia ada Ibn Qutab Al-Qaryah. So dia ditanya oleh sekumpulan wanita ramai-ramai ni, Syekh, boleh tak kami sayang orang lelaki? Syekh kata boleh, kerana Allah, kerana ilmu, kerana taqwa. Maka dia pun ramai-ramai sebut, ya Syekh, nuhibbuka fillah, kami sayang kamu. Nampak? So benda tu warid, makna kita tanya tu wujud dalam cerita-cerita para ulama kita. Waja'a fil hadithi wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa qad humila hadithu Abi Hurairah yarfa'u. Yarfa' maksudnya dia merafakkan kepada Rasulullah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ala an yakun. Orang mukmin ni kehidupannya semua baik belaka. Lemah ke tak lemah baik, tapi yang lebih baik ialah orang yang kuat. So kita tengok di sini kuat ini menangkumi semua benda. Ekonomi, pemikiran. Sebab tu Syekh Ali Qaradari bila dia merangka takwin insan yang kuat ini dalam bentuk 5 perkara. 4 dalaman, 1 luaran lah.
Dalaman iaitu tarbiyatu ruhiyah, ruh, an-nafas, nafsi, kemudian al-qalbi, kemudian al-aqli. So kalau kita dapat membentuk gaya fikir yang soleh, qalbun yang rahim, kemudian ruh yang dekat dengan Tuhan, kemudian an-nafs, maknanya membelenggu dunia sekarang ni nafs. Sebab tu Syekh buat istiqra', bayangkan dalam surah Wal Fajr kan, yang wa nafsi wa ma sawaha dalam surah Wal Fajr, wal fajri wa layalin ashr wal syaf'i wal watr, kemudian ila akhir. Sebelum Tuhan nak sebut wa nafsi wa ma sawaha tu ada 14 ayat, 14 makhluk yang disebut oleh Tuhan. Makna nafsu ni lebih berat daripada wal fajr wa layalin ashr, 10 malam terakhir Ramadan, wa syaf'i wal watr, kemudian ila akhir. Ada teringat, siapa boleh ingat boleh baca. Kemudian barulah sebut wa nafsin wa ma sawwah. So dalam dunia ni, di antara pendidikan yang perlu diambil adalah pendidikan nafs. Yang perlu ada zikir, yang perlu ada mujahadah, yang perlu ada tarbiyah, yang perlu ada syekh, yang perlu ada murabbi. Itu benda tu anak tak ada zaman sekarang. Mana ada pada tempat pengajian yang menyediakan murabbi. Kita tak ada. Murabbi ni maknanya seperti para ulama dahulu, Sayyidi Abdul Qadir Jilani rahimahullah, Imam Ghazali, Imam Syadzuli, ulama-ulama rabbani yang mereka mendidik jiwa. Tapi kita sekarang ni dia panggil ta'lim, dia panggil apa? Beza ta'lim dengan tarbiyah. Tapi dia macam mana? Ya? Banyakkan selawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ayyakuna al-muradu bil quwwati shiddatal badan wa salabatal amri wa ya, dha'fu khilaf mesti badan kuat dan juga apa nama dia, ketegasan salabatul amri. Sebab tu dalam syair sebut apa? Idza kunta dha ra'yin fakun za azimatin fa inna fasada ra'i an taraddada. Kalau kamu nak jadi orang yang hebat, kamu mesti firm. Fakun za azimatin. Ni sekejap sini. Kenapa pendapat yang rosak bila kita taraddud? Tak ada keputusan. Sebab tu orang putih buat kajian. Ni syair lama ni. Syair dah ribu tahun dah. Dia panggil power of decision. Kajian ni baru saja. Tapi syair dah ada dah. Fakun za azimatin. Jadi orang yang ada decision. Kerana kerosakan ni dia tak ada decision. Ni apa keputusan? Tak ada keputusan. Ini yang benda kita tengok. Syair Arab membentuk pemikiran. Sebab tu kita sebagai ahli syariah jangan lupa baca sastra Arab, jangan lupa baca syair, jangan lupa baca adab. Yang kitab yang saya cadang yang terbaik adalah kitab Al-Mustatraf. Dia ada lebih kurang 600 muka surat. Sastra Islam. Kitab tu yang anda baca tu sebab Syekh Qaradawi baca. So, anda dulu masa belajar, apa yang kitab yang Syekh Qaradawi baca, kita cari. Ahya Ulumuddin, kitab Hikam, Minhajul Abidin. Semua buku-buku Syekh Qaradawi baca kita cari. Sebab itu yang membentuk Syekh Qaradawi. Jadi kita tengok apa yang Syekh Qaradawi baca. Dan itulah yang anda teringat apa nama seorang alim Iraqi di UAE. Nama dia Syekh apa? Anda teringat dia Syekh Iraqi. Masih ada baik. Anda baik dia dulu. Subhanallah alim. Dia anak murid kepada Dr. Abdul Qadir Zaidan. Tapi dia nasihat anak ni pada tahun 1999. Pada tu anda duduk lepak di UAE. Dia kata, minat Syekh Qaradawi, kita baca buku yang Syekh Qaradawi baca. Masa tu anda baru form 6. Betul juga kan. Kalau kita baca buku Syekh Qaradawi saja, kita dapat yang Syekh Qaradawi, tapi kita baca buku yang Syekh Qaradawi baca. Itu satu pesanan yang sangat penting. Itu yang kita duduk dengan orang lama, dia bagi nasihat keramat yang luar biasa. Wa salabatul amri wa dha'fi khilafi dhalika. Lemah berlawanan dengan tak ada kekuatan dan seumpama dengan ini. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Nabi kata apa? La takun ima'atan, jangan jadi orang yang tak ada prinsip. In ahsanan nas ahsantum wa in asa'u asa'tum. Bila orang buat baik, kamu buat baik. Bila buat jahat, dia buat jahat. So hadis ini semua mengumpulkan makna yang hampir sama. Waja'a inna Allah yuhibbu ma'aliya al-umur. Ma'aliya al-umur. Ini hadis Tirmizi. Wa yakrahu safsafaha. Maksud dia, kita bila kita nak bercakap, cakap benda yang elok-elok. Kalau kita nak berangan yang tinggi. Sebab itu, pentingnya angan-angan. Dia panggil ma'adhaqal aisha laula al-amalu. Betapa sempitnya kehidupan kalau tidak ada harapan. So, kita, satu Syekh Qaradawi kata apa? Bila dia umur dia 10 tahun, guru dia tanya kepada satu kelas. Kita pun buat macam tu, kalau jadi guru, dia tanya, nak jadi apa? Itu soalan, memang soalan penting. Kepada anak-anak pun kita tanya, nak jadi apa? Sebab kita tak tahu apa yang dia nampak. Picture dia kan. Kemudian,
Anak yang lain biasalah nak jadi bomba lah, nak jadi peniaga polis. Itu biasalah, anak pun dulu nak jadi polis ataupun tentera sebab kita tengok Bukit Kepung. Tapi bukan kita minat Jin Samsudin, minat Yusuf Aslam. Tapi sayang, Yusuf Aslam mati dalam peperangan tu. Jadi jawapan sama. Tapi bila main kepada Syekh Qaradawi hafizahullah, dia kata apa? Nak jadi Syekhul Azhar. Allah. Budak-budak gelak ketawa. Umur 10 tahun nak jadi Syekhul Azhar. Itu yang dipanggil apa? Ma'aliyal umur. Sebab tu Rasulullah SAW bila masuk ke dalam Kaabah, kan Abdul Muttalib sedang mesyuarat dengan ahli Mekah, ahli Quraisy. Rasulullah duduk atas kerusi Abdul Muttalib. Yang ni nak halang. Kata Muttalib, jangan halang dia. Aku mengharapkan dia ada satu masa depan yang luar biasa. Sebab cara, walaupun dia budak kecil, nak duduk atas kerusi ketua. So ini yang dia panggil ma'aliyal umur, dan Tuhan tak suka benda-benda yang remeh-temeh. Sebab tu remeh-temeh, saf-safah ni benda-benda yang remeh-temeh. Orang putih pun tulis satu buku. Jangan ambil berat tentang isu remeh-temeh. Rupanya, benda tu ada pendataan yang kuat. Orang yang rugi bila kita terlampau pikir benda remeh-temeh. Dan Tuhan tak suka. Wa yakrahu saf-safah. Ya, silakan. Dan bawah sikit kan. Waja'a yutba'ul mu'minu ala kulli khuluqin illa al-khuyanata wal kadhiba. Ya, khianat dan khidib ini bukan sifat orang mukmin asal. Jadi tabiat di sini tabiat yang bukan aslilah. Maknanya kita asalnya kita tidak berdusta. Tapi bila kita dah lupa diri, kita khianat. Sebab tu dalam fiqh dia ada satu bab yang panggil ahkamul khianah. Ahkamul khianah ni rupanya banyak, daripada ibadat sampai ke kenegaraan. Ada tesis master tajuk Syekh. Sahabat-sahabat, tajuk dia ahkamul khianah. Oh, dan boleh cari dekat PDF. Kemudian waqala ta'ala khuliqal insanu min ajal. Wa ja'a fi ma'radidz dhammi wal karahiyah. Maksud dia dalam siyak tu menunjukkan Tuhan cerita benda tu tak elok lah. Kita ni memang dicipta dalam bentuk kalut. Jadi bila kalut tak dapat buat apa. Dan kita kena pulihkan diri kita daripada sifat ajal. Ajal ni maksud dia buat benda belum sampai pada waktunya. Itu maksud dia ajalin. Walidzalika kana diddul ajali mahbuban wa huwa al-ana. Al-ana. Sebab tu kalau kita tengok satu diskusi dengan Syekh Hasan Dadu di markah dia dululah. Tapi dah tutup dah. Depa ada latihan akhlak. Subhanallah. Dan itu yang dibuat di Jepun. Jepun dia ada latihan akhlak. Cuma beza kita ni akhlak kita rohani lah. Ada latihan zuhud, latihan warak, latihan ikhlas. Subhanallah. Mereka buat latihan tu. Kita tak tahu. Anda pun tak tahu nak create macam mana jadi zuhud. Tapi mereka ada latihan di sana. Dan itu yang dibuat oleh madrasah-madrasah Qudama. Makna dia latihan-latihan macam tentera tu. Makan sikit. Kalau kita tengok zikrayat Syekh Ali Qaradari hafizahullah, boleh buka YouTube zikrayat Syekh Ali Qaradari, macam dia belajar dulu. Selama sebulan tak makan. Melainkan makanan roti je. Masa tu dia belajar kitab hidayah tak silap. Dia hafal kitab hidayah Maryani tu. So, lepas sebulan baru dia makan daging. Makan burung. Tu dia latihan. Duduk di hutan, duduk di satu tempat yang tak boleh keluar. Ni macam kita pergi MRSM kat Mersing. Kalau siapa pergi MRSM Mersing tu memang nak pergi tu teriak, balik pun teriak. Sampai tak apa dah. Tapi subhanallah, teruk gila. MRSM Mersing, MRSM kat Kuala Lipis, Pahang. Anak pergi tempat-tempat dalam. Ya Allah. Tak mau pergi dah. Cukup sekali lah. Kita duduk bandar Kajang, Shah Alam, Bari. Mana mau pergi kampung-kampung. Tapi sebenarnya tempat itu tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik untuk pendidikan. Sebab kita nak keluar pun malas. Jadi di situ kita boleh menghafaz. Sebab itu kalau kita nak hafaz kena jauh daripada orang asing. Kena cari tempat yang orang tak kacau, kita hafaz. Sangat berkesan. Daripada kita duduk rumah kita yang bising ni. Rupa-rupanya kita duduk seorang-seorang. Dan tempat tu kita boleh hafal mungkin sehari 10 hingga 20 hadis. Hajat. Sebab tu dalam tafsir kata apa? La yanfa'u liqalbi, tidak ada manfaat yang paling terbaik untuk hati misla khalwatin. Seperti mana duduk seorang-seorang. Yadkhulu fiha maidana fikrin. Bila kita duduk seorang-seorang, tak ada gangguan apa nama dia orang, kita boleh hafal cepat gitu. Tapi dah kita duduk pumpang, apa pun tak. So ini di antara tarbawiyah yang dilatih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi mentarbiah secara example. Nabi tak makan 3 hari. Nabi ikat batu dekat perut.
Sahabat pun benda yang sama. So dia dapat merasai macam mana nilai sabar tu. Kita sekarang ni seorang bersabar tapi kita kedarah nasi Arab. Saya lah. Setakat ni pengakuan lah. Kita hidup alhamdulillah Tuhan bagi tak pernah lah ikat perut lagi. Sampai sekarang kan. Tak pernah letak batu kat perut. Yang ada letak tangan atas perut. Itu ada. Mana sakit perut. Kenyang sangat. Tapi malah kita tak tahu nak Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita lah. Okey, wala yuqalu. ولا يقال إن الحب والبغض يتعلقان بما ينشأ عنهما من الأفعال. Baik, kita tak dikatakan cinta dan marah ini dia berkaitan dengan benda yang hasil daripada perbuatan. Makna bila kita buat dia terhasil tak? Dia memang ada. Betul. Ini telah dibuktikan oleh psikologi. Dia benar majlubah. Dalam diri kita ni dipanggil emosi. So dalam emosi tu ada marah, sayang, benci, takut, apa lagi, malas. Malas pun ada juga. So macam mana kita nak menguruskan malas? Malas buat maksiat. Sebab itu kata ulama, kalau kamu dah buat maksiat juga, buat masa malas. tak mampu nak buat lah. Tapi ulama dahulu mereka faham dalam bentuk tasawur. Tapi kita sekarang ni ada kajian saintifik. Sebab tu barat mereka berjaya menguruskan. Cuma kekurangan mereka tu al-iman saja. Naqsuhu al-iman billah. Tapi bab kemanusiaan ni subhanallah. Dia pun boleh explore lebih daripada kita lagi. Yang ni kelebihan yang kita kena belajar daripada barat. Mereka mensistemkan takwa, mereka mensistemkan zuhud, mereka mensistemkan keadaan. Kita tengok pemimpin mereka tak berani nak kumpul duit banyak. Sebab itulah disistemkan. Kita tak ada sistem tu. Kita pun mula-mula mungkinlah boleh takwa kan. Tapi kalau 10 tahun pegang jawatan, duit main, lama-lama tewas juga. Tak ada satu orang kata apa auditor yang ada check dan sebagainya. Memang sebab tu takwa di samping dalam jiwa kita disistemkan. Dan di barat mereka tak ada sistem dalam badan tapi sistem takwa tu ada. Dan kita tengok macam mana dahulu di Greece hanya terambil duit claim lebih RM200 je letak jawatan, masuk depa sistemkan takwa tersebut. Adapun kita tak bawa kepada sistem takwa. Lianna dzalika awalan khurujun 'anil zahiri bi ghairi dalil. Kalau kita kata macam tu kena pada dalil. Dalil menyatakan memang tabi'i bukan daripada af'al. So ada benda macam badan taf, ya, badan sihat, itu main daripada af'al. Kalau kita buat senaman, otak cergas. Otak cergas memang apa nama dia usaha kita. So macam mana nak mencegahkan otak? Makanan yang elok, penglihatan. Sebab tu ulama kata jangan tengok 5 benda iaitu najis. Tapi itulah jangan tengok juga. Kemudian batu nisan. Kemudian tengok maksiat. Kemudian benda-benda yang kotor. Benda-benda seumpama dengan dia. Tengok nak sihat ingatan macam mana? Tengok benda hijau. Tengok hadiqah hadiqah kebun-kebun. Tengok Quran. Tengok makan macam zabib. Jadi itu contoh. Sekarang kita banyak ada vitamin, ada macam-macam. Jadi maknanya pembentukan ini ada yang akal cergas dibentuk. Sebab itu di barat macam mana mereka nak cergaskan otak, mereka suruh senaman. Rupanya mereka buat kajian binatang yang aktif, dia punya minda binatang tu lebih baik. So budak-budak kalau kita aktifkan main sukan, minda dia cergas. Disebabkan mereka tak aktif itu yang slow tu. Badan dia naik, tembam dan sebagainya. So sebab tu kata-kata Arab, otak ini sihat pada badan yang sihat. So bila kita senaman banyak, rupanya otak kita cergas. Oh subhanallah, itu satu kajian yang sangat bertepatan dengan syariat kita. Wa thaniyan annahuma yasifu ta'alluquhuma bizawati. Jadi zat ni maksud dia berdiri dengan diri sendiri. So dia memang ada dalam jiwa kita. Wa hiya ab'adu 'anil af'ali minas sifat. Ya, dia jauh daripada perbuatan. Perbuatan tu maksud asyik kredit. Dia bukan kredit, dia memang ada dalam jiwa kita. Sebab tu kita boleh suka orang, suka dan benci. Sebab dia ada. Kalau benda tu kredit, payah juga nak buang. Tapi benda tu ada dalam jiwa kita, kita sayang kerana Allah. Sayang ni banyak. Ada kerana Allah, kerana syahwat, kerana harta, jadi sayang ni satu darajat. Sebab itu kalau kita sayang kerana Allah, dia punya tenor dia lama lah.
Kalau orang tu buat salah pun kita boleh maafkan. Tapi kalau kita sayang kerana satu benda, semua benda dia ada tamat tempoh dia, ada tenor dia. So ini di antara kesan yang bila kita sayang kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ulama meletakkan satu benda dalam fatwa, dan ini pelik, tak ada syarat dalam mufti semasa, iaitu Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih, dia kata apa? Nak jadi mufti ni mesti ada satu sifat, ayyakuna rahiman bin nas. Allah. Mesti dia ni sayang orang ramai. Sebab kalau dia tak sayang, dia marah, aku bagi haram. Sebab kan kuasa fatwa tu tangan dia. Geram-geram sangat. Bagi haram. Bila kita marah, kita akan haramkan. So bila kita sayang, kita akan cuba picak apakah makhraj. Jadi ulama yang kita tengok macam Syekh Qaradawi, Syekh Ali Jumu'ah, Wahbah Zuhaili, Ali Qradari, mereka sentiasa mencari makhraj. Kita tengok fatwa-fatwa mereka, semua ada kajian. Syekh Qaradawi banyak dia punya fatwa dia, orang buat Syekh Ali Qradari ada sebagian fatwa orang buat tentang dia, Syekh Ali Jumu'ah, Syekh apa lagi yang orang buat tentang tesis-tesis dia. Kita dapati mereka adalah ulama yang cuba cari jalan keluar. Bila kita haram, mereka cari jalan keluar. So itu dia antara alamat mahabbah. Dia tak ada macam ni, haram, hangpa tak buat. Itu cara marah. Dia halal lah, halal tak tahu. Ini yang dikatakan etika. Etika seorang mufti, ayyakuna rahiman bin nas. So ini satu benda yang sangat penting untuk kita ketahui. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-ayah. Ahibbullaha lima ghadzakum bihi ni'ami. Ya. Sayangilah Allah sebab dia bagi rezeki kepada kita. Tapi ini bukanlah untuk ta'lil. Ini hanya dalam bab orang kata apa sebagai alamat saja. Kalau Allah tak bagi pun kena sayang Allah. Jadi kita baca ta'lilah zahirah, jenuh. Kalau Tuhan tak bagi, tak sayanglah, dah kena sayang Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat yang paling besar adalah aqlu. Sebab itu sebenarnya mukawinat kita yang paling terbesar adalah al-aqlu. Al-aqlu ini kalau kita perhatikan dia, subhanallah. Kalau kita huduh macam Atha' bin Abi Rabah tu dah hitam. Tapi orang sayang dia sebab akal dia sangat tajam. So kalau kita memiliki contoh dia rupa yang tak cantik, cantikkan akal kita. Kerana orang akan sayang. Orang sayang ni kerana akal kita. Al-aqlu ini menjadikan orang sayang kita. Cara fikir kita, cara yang baik. Sebab pemikiran ni kata Ibn Taymiyah, khuliqa liyaltadza bilhaq. Dicipta akal ini kerana untuk menyintai kebenaran. Untuk suka kepada kebenaran. So al-aqlu, Ibn Taymiyah ada satu kitab namanya Dar'u Ta'arudil Naqli wal Aqli. So kitab tu ada 7 jilid. Sangat bagus dibaca. Macam mana kita nak yang menyatakan akal dan nakal ni tak ada masalah sebenarnya. Yang masalah adalah hawa nafsu kita. So ini satu kitab yang sangat bagus dibaca. Itu Dar'u Ta'arudil Naqli wal Aqli oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Imam Ghazali banyak dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, boleh baca maqamat akal dan seumpama dengan dia. Dua kitab ni sangat penting. Ihya Ulumuddin ini ada ulama tu khatam sampai 100 kali. Ada yang khatam 6 bulan. Sebab bila kalau ana jamin lah siapa yang baca Ihya Ulumuddin ni, dia akan keluar dengan akal luar biasa. Baca betul-betul. Jadikan dia sebagai satu tasbih. Ada 5 jilid saja. 5 jilid 3,000 muka surat. InsyaAllah. Kalau baca sehari, kalau 3,000 lah. Kalau 3,000 hari, betul 10 tahun. 10 tahun habis. Bulan 10 tahun. Baik, seterusnya. Minal imani habis ni kita buka soalan. Habis ni kita buka soalan lah. Wa minal imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. ولا يسوغ في هذه المواضيع أن يقال إن المراد ولا يسوغ masuk wala yajuz. Wala yajuz di tempat ini kita katakan ya. ولا يسوغ في هذه المواضيع أن يقال إن المراد حب الأفعال فقط. فكذلك لا يقال في الصفات إذا توجه الحب إليها في الظاهر إن المراد الأفعال. So kita tidak hanya membicarakan hub ini kepada perbuatan saja. Dia juga dikatakan pada sifat, sayang kepada orang baik, sayang kepada orang yang tertentu. Sebab tu orang putih kata apa? Motivator lah. Jangan puji orang, puji sifat. Rajin. So kita tak sayang dia tapi sayang sifat dia. Dia berlaku. So bila kita puji sifat, bagus. So ada tindakan.
Ada af'al dan ada sifat. So kalau benda itu yang nampak jelas, itu dinamakan sebagai perbuatan. Kita sayang orang tu sangat, sampai kita tunjuk, kita bagi makan kepada dia, kita bagi duit kepada dia. Itu adalah mazahirul af'al kepada hub. Tapi hub aslun nash'ah dia ialah tabiat. Kemudian dikembangkan menjadi hub yang halal dan hub yang haram. Kalau dikembangkan kepada benda syahwat yang tidak ada kontrak kahwin, maka dinamakan sebagai haram. So al-mahabbah di antara maqasid ulia yang tinggi. Sebab itu dia fiqhul rahmah, fiqhul mahabbah ini kita jarang kita bincang. Maknanya kalau kita bawa fiqhul rahmah itu, mahabbah ini dalam ibadat kita, dalam taharah kita, dalam haji kita, dalam muamalat kita, aina rahmah. So kita lupa. Kita hanya bincang al-adalah. Kita lupa di sana ada mizan yang kedua, al-adalah tamshi ma'al rahmah. Kalau adalah saja tak jadi kan. Sebab adalah consideration. Rahmah ni dia boleh maafkan benda-benda yang salah. Sebab itu disebut apa? Al-mahabbah tajbaru kasra. Maksud dia kasih sayang ni dia boleh menutup kelemahan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita buka pintu bincang pada hari ini. Kita baca satu bab. Alhamdulillah. Pada episod akan datang kita akan bincang pula tentang ta'alluqul jazak, pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ada kemampuan. Oh ni saya rasa buku turas yang bincang benda ni adalah buku Syatibi rahimahullah. So kita open untuk soalan. Silakan. Okey, sahabat-sahabat okey tak? Yang kalau mungkin yang baru masuk kitab muwafaqat, ada rasa berat ke, rasa enjoy ke, rasa macam tak enjoy? Tapi sebab kita ni, sebab ini kita kena tahu, ini idea ni adalah institusi Darul Ihsan ni, dia berteraskan maqasid. So kita memang buat projek memang maqasid saja. Jarang kita buat projek lain. Bulan depan insya-Allah Ustaz. Bulan depan akan ada bacaan kitab Resuni insya-Allah. Oh bagus. Siapa baca tu? Tak tahu. Syekh Marwan. Tak tahu. Insya-Allah, tengah cari. Insya-Allah. Tengah usahakan. Ya. Baik, kita buka kepada sebarang persoalan. Boleh utarakan di chat ataupun boleh buka mic lah untuk tanya secara terus kepada Ustaz. Kita buat 12 kali. So 70% lah. Siapa hadir 70% dapat CJ lah insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Kita trace nanti insya-Allah. Silakan tuan-tuan perempuan yang nak tanya soalan dan sebagainya boleh buka mic. Maksudnya soalan selain daripada maqasid boleh Ustaz Ataupun insya-Allah yang boleh jawab lah. Okey, kalau dekat komen ni banyak komen seronok lah join ni kelas Ustaz. Banyak manfaatnya yang selain daripada kitab ni, banyaklah share benda, Ustaz share benda-benda lain juga yang boleh kita take note, kita boleh cari nantilah. InsyaAllah, barakallahu fikum. Min kena buka mic. Soalan pembahagian. Maqasid yang dibuat oleh Syatibi. Ada 4 nah. Ada 4 bahagian. Maqasid syariat, kemudian maqasid mukallafin, kemudian muqtadah syariat, kemudian maqasid ifham. Maqasid ifham kita dah habis dah insya-Allah. Kita agak-agak kita akan cetak bila tu buku terjemahan awal maqasid kita. InsyaAllah. Kita sekarang ni kita plan untuk ada semakan dulu dengan Ustaz sebab kita dah ada buat catatan sebagainya. Targetnya selesai untuk sisi yang ke ini, yang selepas 12 ni kita keluarkan dulu Ustaz, insya-Allah. Kita keluarkan dulu siri pertama insya-Allah. Sebab benda tu taklah betul semua, tapi untuk kita membantulah. Ana tak mendakwa anda tahu semua maqasid ni. Kitab muwafaqah ni marhalah, makna fauqa marhalah. Tapi kita berkongsi sebab keenakan dia tu, sebab dia macam memecahkan usul fiqh daripada bentuk keras kepada lebih lembut dan sebagainya. Tapi janganlah tinggal kita usul fiqh lain, dia lengkap melengkapi. Ya. Ada soalan ni Ustaz, adakah kebahagiaan atau as-sa'adah tu boleh dianggap sebagai satu maqasid yang dikehendaki oleh Allah? Hadah. Macam mana? As-sa'adah. Ya, itu di antara maqasid. Sebagai sa'adah di antara maqasid hayah yang banyak dibicarakan dalam Quran. Wa man ya'mal salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Itu. Sebab itu as-sa'adah adalah
isu yang besar di barat. Barat sekarang kita baca buku-buku motivasi dia happiness. Tapi dia pun sendiri tak jumpa happiness tu apa. Syekh Qardawi ada satu syair dalam kitab Al-Muslimun Qadimun. As-sa'adatu wa mas-sa'adah. Tajuk dia. Kebahagiaan, apa itu kebahagiaan? So sa'adah ni satu benda yang dibicarakan oleh barat dan dibicarakan oleh Al-Quran. Cuma kita bila kita baca buku barat, happiness dia kalau bersama yang family, tengok TV, minum wine. So dia tak ada aturan. Kalau baca buku motivator mereka macam tu. Tapi kalau kita nak membuat muqaranah, elok kita baca buku barat, kita beli buku-buku apa macam John C. Maxwell, kita baca. Ana lebih minat baca buku John C. Maxwell, banyak pendekatan yang bagus dan seumpama dengan dia. Kalau macam Adam Khoo ni dia mirip pada Yahudi, dia motivasi dia Yahudi. Makna kekayaan, kesihatan, tamak. Tapi kita banding dengan Islam punya pemikiran yang bagusnya macam buku Jadid Hayataka Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah. Dia adaptasi daripada buku barat. So buku-buku macam tu menitik beratkan tentang as-sa'adah. Dan buku yang bagus iaitu buku Qardawi hafizahullah, Al-Iman wal Hayah. Buku yang membicarakan topik khas as-sa'adah adalah pada iman. Sa'adah tu adalah pada al-iman. Jadi dia ada satu syair dia sebut apa? Disebut tikamlah saya, maksud apa yang syair dia panggil syair yang menunjukkan tentang kebahagiaan. Dia suruh pada tikam dia da' sikina fi unuqi, letakkan pisau di leher aku, lan tastati'a hisara fikri abada, kamu tak mampu menggenggam pemikiran aku. Kemudian dia sebut innal imana fi qalbi wa qalbi fi yadi rabbi wa rabbi mu'ini wa nasiri, sa'ahya mubtasiman sa'ahya mutamassikan bi aqidati wa amutu mubtasiman li yahya di. So makna dia itu syair kebahagiaan. Buat macam mana pun iman dalam jiwaku di tangan Tuhan aku akan hidup dengan agama aku dan mati dalam keadaan kesenyuman. Terbang ke? Terbang kita baca syair je. Syair Qardawi dia banyak kepada sa'adah iman. Ana in sa'altal qauma ani man ana mu'minu sa'ishu dauman mu'mina falya'lamil fujaru anni hauna lan anani dan antani lan arkana inni ra'aitullaha fi akwanihi wa sami'tu sawtahu fi qur'anihi wa lamistu hikmatahu wa fayda hananihi fi sirtil muhtarifi inami fi imanihi ana kaukabun yahdil qawafil thara ana shihabun idza ra'aitu munkara mali siwa nafsin ta'uzu 'ala syira qad bi'tuha lillahi wallahu ishtara. Tu syair-syair begitu sangat bagus. Ada 3 soalan di sini Ustaz. Yang pertamanya dalam kitab Qawaid al-Maqasid banyak tatbiqat. Adakah ini bererti boleh beristidlal dengan maqasid? Boleh ketika mana tidak ada dalil dan seumpama dengannya, tetapi mesti ada tawarud adilah yang lain. Maqasid, kemudian kepada ada hajah dan sebagainya. Kalau untuk istiqlal dengan maqasid tak cukuplah. Maqasid dia maslak tarjih dan adilah sokongan. Kalau beristilah dengan maqasid saja senang sangat. Ringkas sangat. Tak perlu ada mujtahid. Kemudian soalan kedua, soalan saya, kalau ifrat dan tafrid dalam mahabbah dan khauf boleh ke Ustaz? Contohnya ahli tarikat yang menyanjung syekh, manakala sebahagian yang menolak sehingga ke menolak alam para wali dan lain-lain. Soalannya Ustaz. Kita tak mahu hulu, mubalarah tidak ada masalah. Hulu yang mubalarah, hulu yang tak boleh, hulu mengubah syekh menjadi nabi dan seumpama dengan dia. Tapi apa hal sederhana, habibaka haunamma asa ayyakuna baridaka yawmamma wa abrid baridaka haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Dalam hadis Tirmizi, lepas hadis ni hadis gharib, sayanglah seseorang itu sederhana, kemungkinan dia jadi musuh kamu satu hari nanti. Bencilah orang tu pun sederhana, mungkin dia jadi kekasih kita satu hari nanti. So kita apa pun dia ada rezeki. Ya. Okey, soalan seterusnya. Ustaz Ifsuddin tu adakah melangkaui sampai menjaga keharmonian agama lain? Sejauh mana penjagaan? Secara dalam iltizam gitulah, Haizuddin itu menjaga agama Islam. So untuk menjaga agama Islam, kita tak bolehlah menyakiti hati orang lain. Secara dalalah iltizam. Tapi ad-din di situ bukanlah masuk agama lain, tapi secara dalalah iltizam kena jagalah apa dia batasan-batasan, tidak boleh menghina agama lain, tidak boleh menzalimi agama lain.
Itu maksudnya, sebab ad-din yang disebutkan dalam Syatibi adalah agama Islam, bukan agama lain. Itu ada salah faham, tetapi sebahagian bahisin dia masukkan agama lain juga. Itu boleh tengok dalam kita punya ide. Ada pendapat yang kita keluarkan dalam buku maqasid tu. Ada minta 2 buah itu. Tak ada. Ada. Kita belum post lagi Ustaz. Nanti kita post. Ya. Buku tu bagus. Sebab kita jadi penyemak. Jadi ada pendapat dhaif yang menyatakan ad-din tu semua agama. Tapi bila kita baca muwafaqat, ad-din di situ maksudnya agama samawi. Tetapi secara dalal iltizam, kena jagalah agama lain. Kalau tak jaga, lepas hentam kita. So itu secara iltizam, tapi bukan secara mansus. Dia lebih pada khilaf lafzi lah, betul Ustaz kan? Ya. Akhirnya sama je sebenarnya. Akhirnya kena jaga juga lah. Kalau kita kalau tak jaga, sebab Nabi pun bersabda, man qatala mu'ahadan lam yashumma raihatal jannah. Siapa yang bunuh orang kafir, tak cium bau syurga. Yang di bawah penjagaan kita. So, maknanya kena jaga lah. Kemudian ada soalan lagi, kenapa boleh berlaku pertembungan dalam memahami maqasidnya Ustaz? Seperti yang berlaku dalam negara kita, kesan yang saya nampak ada segolongan yang tak boleh terima konsep maqasid, sedangkan maqasid ni penting. Semua itu berdasarkan cara fikir. Sebab mereka melihat maqasid itu memecah-mecahkan syariah. Itu yang datang daripada golongan liberal. Tapi kalau datang daripada al-syariah, maqasid adalah tabiat. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. So, al-kitab, al-Quran wal hikmah maqasid. Maqasid al-Quran. Maksud yu'allimuhumul kitab wa hikmat al-kitab. Alif lam itu dia panggil alif lam iwad anil mudhafi ilaih. So, Rasul bukan setakat mengajar Al-Quran, tapi mengajar hikmah Al-Quran. Sebab itu para sahabat kata apa? Kan Rasulullah yu'allimuna 10 ayat. Ajak 10 ayat. Lama, sebulan, 2 bulan baru habis. Karena Nabi ajak bukan kitab saja. Al-maqasid, wal-hikam, wal-ta'lilat, ila akhirih. Itu yang 10 ayat makan sebulan tu. Kita 10 ayat hari ni ada habis-habis dah. Sayyidina Ali dia kata apa? Saya boleh menafsirkan surah Al-Baqarah selama 17 tahun. Sebab bukan setakat mengajar Al-Kitab, tapi hikmat Al-Kitab. Radiyallahu ta'ala anhu. So, ini di antara benda yang penolakan itu berpunca daripada ketidakkefahaman yang jitu. Sebenarnya ilmu tak ada pertembungan. Tak kira lah ilmu maqasid ke, ilmu sains ke, ilmu fizik ke, ilmu kimia ke, ilmu medik ke. Orang yang kata ilmu ni bercanggah dengan Quran. Misalnya soalan yang anda terima semalam. Bolehkah kita buat cara Islam? Malah ada program vaksin. Maksud dia macam KKM buat sekarang ni tak Islam. Kita buat kembali pada cara Islam. Makan habatus sauda. Tengok pemikiran kita. Ada kata subhanallah. Takkan yang kita buat sekarang ni vaksin, kemudian program-program social distancing ni adalah tidak Islam. Nampak tak pemikiran kita? Kefahaman Islam tu difahami dalam bentuk agama, bukan dalam bentuk hadarah. Sebab tu fiqhul hadarah yang dikemukakan oleh Muhammad Imarah rahimahullah penting untuk kita dalami. Sebab orang faham Islam dalam kitaran apa yang Nabi buat. Sebenarnya Nabi buat dalam bentuk mengaplikasikan Quran. Bukan Nabi buat tu dalam bentuk hasriyan. Maksudnya apa yang Nabi buat kami kena ikut. Tidak. Ada dia punya maratib dia. Jadi kesalahan orang menolak maqasid kerana dia menganggap maqasid ini adalah lawan again kepada Quran Sunnah. Macam orang yang menolak maqasid seperti mana orang menolak mazhab. Sama aja. Sebab dia anggap mazhab itu adalah pengganti kepada Quran. Okay, kemudian Ustaz, ada satu soalan. Al-maqasid qiblatul mujtahidin. Ya, itu ucapan Imamul Haramain. Qiblatul mujtahidin. So, sebab kalau dia tidak ada maqasid ni sebagai satu andai kata lah penanda aras. Kalau kadang-kadang fiqh kita ni okey dah, tapi tidak mencapai maqasid. Contoh dia penjagaan nyawa. Betul dalil bagus kita makan ubat ni, tapi kadang-kadang kita tidak melihat kepada penjagaan nyawa, iaitu apabila kita tidak mewajibkan. Kalau kita baca kitab fiqh yang lain, orang masih berpegang. Sebagai masyarakat kita macam tu. Hukum merawat ini adalah harus. Imam Nawawi kata sunat. Aduh, cerita pasal ahkam juz'iyah zaman dulu yang ubat masih belum dikenal pasti. Kita masih berpegang kepada teks yang kata pengambilan ubat itu sunat, harus. Tak ada ulama yang kata wajib. Subhanallah. Kalau kita kira teks macam tu tanpa melihat kepada maqasid, perbelanjaan orang sakit banyak mana, tengok yang ni macam mana, kerugian macam mana,
Itu yang dikatakan ar-rabtu bainal juz'i wal kulli. Ikatan fiqh dengan kulliyat mesti wajib digabungkan. Al-waslu baina al-kulliyat wal juz'iyat. Jangan baca fiqh saja, kata bin Bayyah. Baca maqasid dan baca fiqh. Dan jangan baca maqasid saja. Baca dua-dua. Ini yang kita inginkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak jumpa Syekh Fawaz kita. Allah Akbar, Syekh pun dah. Dari Perak lama tak jumpa. Anda memang nak pergi kalau ada, kita sendiri pun ngajar online ni berbelas-belas jam seminggu, cemuh duk tengok skrin ni. Kita sama-sama cemuh. Anda nak tanya berkaitan bab kita ni, kita masuk sekolah lebih kurang zaman samalah. Bab akhlak kan, kita belajar akhlak. Lepas tu Anda duk mengajar anak-anak sekarang ni, silibusnya masih sama lagi. Jadi sedangkan dunia tu berubah jauh berubah. Dia bertukar kulit buku ya. Dia bertukar kulit buku. Jadi Anda ajar anak-anak tu, Anda teringat Anda masuk Jah 2, Jah 4, Jah 6 dulu. Jadi adakah kita perlukan pembaharuan bab radha, khauf, al-khub ni? Dah perlu dimasukkan ilmu-ilmu jiwa ni. Anak-anak mula dapat pasal adalah, kena sederhana balik semua tu. Anak belajar Aristotle. Betul. Anak belajar Aristotle Anda dapat. Dan yang Ustaz sebut pasal happiness ni, satu je ada buku di negara kita ni, The Meaning of Happiness tu, yang Syed Najib tulis, yang makna kebahagiaan. The Meaning of Happiness and Experience in Islam tu. Jadi buku-buku lain kita tak jumpa yang dalam Malaysia lah kita. Jadi kalau Ustaz mampu buatlah di Telaga Biru tu kan, apa Anda tahu apa. Susun semula silibus ilmu jiwa kita, ilmu akhlak kita yang memasukkan unsur-unsur tadilah. Allahuakbar, perlu ke tidak ke? Okey, terima kasih Aizan. Barakallahu fiik. Ini apa Ustaz Haizan kena take note ni. Mungkin projek ide ke, kalau ada grant ke. Kita buka sebab happiness ni isu besar. Sekarang ni orang bunuh diri 2,000 orang dah. So kita nak menjawab soalan happiness tak dapat kita nak jawab macam Ustaz kata. Sebab kita tak ambil peduli sangat. Betul kita bincang sembahyang, puasa, tapi happiness tu tak ada dalam topik pembelajaran kita. Akhirnya yang jawab Aristotle. Kita pun tak tahu Aristotle bahagia tak bahagia. InsyaAllah Ustaz, kita ada, sebab jam pun dah 11.30, jadinya ada 3 soalan yang terakhir ni, boleh Ustaz? Silakan, ada 5 minit lagi. Ya. Banyak soalan Ustaz. Hitam macam tu. Kita harap lepas ni ramai lagi stay lah kan. Mudah-mudahan insyaAllah. Okay, jadi 3 soalan yang terakhir ni antara... tapi kita kena iklan tu, insyaAllah kita akan ada satu sesi pengajian bersama dengan siapa yang istiqamah, bersama dengan Syekh Fadul Abdullah Murad. InsyaAllah itu yang kita iklankan. Ya. InsyaAllah. Kita akan rancangkan bersama khas. Yang tertutup lah. Ya. Okey, soalan yang pertama, antara menjaga agama dan menjaga nyawa, mana yang sangat perlu diutamakan? Ya, dalam konteks kemuliaan agama lah, makna dia susunan agama. Tapi dalam bentuk praktis nyawa dulu. Sebab kalau tak ada nyawa, macam mana nak jaga agama kita? Sebab itu kita tengok dalam kitab fiqh, bila bertemu puasa dengan sakit, kita buka puasa. Bila kita bertemu haji dengan sakit, kita tinggal haji. Semua menunjukkan kepada aplikasi nyawa diutamakan dalam bentuk tindakan. Semata-mata untuk jaga agama. Sebab itu bila kita tengok doktor yang mana berhadapan dengan pasien, surgery lama, dia boleh tinggalkan sembahyang untuk qada ataupun dia buat jamak. Dan di sini Syekh Jumaah hafizahullah mengubah carta penyusunan maqasid, meletakkan hifzu al-nafsi, kemudian al-aqli, kemudian ad-din. Kerana agama di sini bukan masuk Islam, agama di sini masuk dia ibadat wasya'air. Dan kita boleh tengok dalam kitab-kitab maqasid. Dia bersifat bukan Islam, dia adalah syiar agama. So hatta kalau kita nak dibunuh, paksa sebut kufur pun dibolehkan sebut sebutan kufur, dan ini di antara nilai tambah yang bagus untuk dia tidak ada perubahan. Agama tetap paling tinggi. Okey? Dia macam mana kata Abu Hasan Asy'ari bila bertembung yang dipanggil akal dengan nafs, utamakan akal. Bukan pasal akal tu mulia, tapi nak faham nafs tu mesti akal. So banyak keraguan di sana. Tapi tetap agama yang paling tinggi, tapi dalam bentuk pelaksanaan
kita kena jaga nyawa kita. Kalau kita mati semayang pun tak ada lah. So, okay. Kemudian adakah keadaan atau situasi yang membawa kepada umum balwa boleh dijadikan sandaran dalam istinbat hukum? Ya, sebagai satu takhfifat dan rukhsah dalam perkara-perkara yang melibatkan haram li ghairi, haram sebab sada zara'i', bukan haram yang bersifat ijma'. Ya. Jelas Soalan yang terakhir, ana wa ibnu ammi 'alal gharib. Adakah mahabbah antara sesama agama Islam diutamakan sehingga kita berkasih sayang sesama kita mengatasi kasih sayang kita terhadap agama lain? Tak, kita tak sayang agama kita lah. Sayang agama kita wala. Kita tak boleh sayang agama lain. Kita sayang orang lain. Agama lain tak sayang apa-apa. Dia adalah benda yang salah. Okey, tapi memberi hak itu adalah tuntutan agama kita. Itu makna tasamuh lakum dinukum waliyadin. Itu yang pertama. Yang kedua, tak salah kita sayang orang bukan kafir. Macam anak sayang Ronaldo. dan ini terbukti pada di zaman sahabat bila Allah Ta'ala turunkan ayat Ghalibatur Rum ila akhirih. Para sahabat menangis. Ajaib. Sedangkan Rom adalah bumi Kristian. Tapi Rom ni kurang kezaliman berbanding dengan Parsi. So sahabat menangis bila Rom dikhabarkan kalah oleh Allah Azza wa Jalla. So sayang bukan isu apa nama dia fiqh. Yang diharapkan oleh Tuhan sayang walak. Sayang walak, kita bagi walak kepada orang kafir untuk mengatasi agama kita. Jadi kalau kita sayang seseorang tu tak ada apa masalah. Sayang ni benda yang baik. Dan Nabi sayang Abu Talib. So, jadi ayat yang Allah larang sayang tu semua yang bersifat walak. Kita bagi walak kepadanya dan seumpama dengan dia. Sebenarnya kita kena tahu tafsiran yang sangat cantik daripada Syekhuna Muhammad Ibrahim Kattani. Tafsiran ni adalah awal yang anda dengar lah. Bila kita selalu hurai yuhibbuhum wa asyidda' wa 'alal kufar urhama bainahum, iaitu asyidda' wa 'alal kufar ay fil harbi. Ini ulama sufi, hafiz sahih al-Bukhari. Sangat alim besar. Dia hafiz sahih Bukhari. Iaitu ruhama asyidda' wa 'alal kufar ay fil harbi ruhama ubainal kufar ay fi silmi. Bila kita dalam keadaan aman macam di Malaysia ni, kita perlu sayang orang bukan Islam. Tunjukkan Islam kepada mereka. Sayang kita ni bukan kita pergi makan babi. Sayang kita ni kita ambil berat. Macam Abu Hanifah sayang jiran dia yang Yahudi. Bila jiran dia masuk penjara kerana mabuk, dia yang pergi jamin jiran dia. Itu yang dikatakan mahabbah dalam bentuk i'tina, dalam bentuk i'ta'ul huquq ila akhirih. Bayangkanlah kalau kita sama benci dengan orang kafir macam mana sebagai orang Islam, sama dengan kita yang Yahudi sayang penduduk mereka tapi benci orang Islam. Kita tak ada, hatta dengan Yahudi kita tidak ada permusuhan. Kita musuh Yahudi Zionis yang al-mu'tadin, bukan Yahudi biasa. Kalau tak, kenapa Allah Ta'ala haruskan perkahwinan dengan mereka? Banyak benda iskaliah yang perlu kita huraikan dalam bentuk al-makna al-asli, sebab Allah Ta'ala turunkan kita bukan nak bermusuh dengan siapa. Dinur rahmah, tapi kita tak boleh akui mereka tu betul. Itu dipanggil tourism. Kita toleransi, mahabbah, tak bercampur dengan mengatakan iqrar akidah mereka tu betul. Tidak, akidah mereka tetap salah. Ya. Baik, jam dah menunjukkan 11.30. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So bulan depan kita akan sambung balik. Terima kasih pada Ustaz Zul kerana menjadi muqri dan qari Jayid, seorang pelajar PhD lebih hebat. Saya pun tak ada PhD apa lagi. Kemudian Ustaz Aizan sebagai penjelaras yang sangat hebat. Dan terima kasih kepada semua peserta. Mudah-mudahan kita istiqamah insya-Allah membaca kitab Syatibi sama-sama. Kalau saya ada tersalah apa, tolong perbentukan. Wallahu a'lam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Fawaz. InsyaAllah kita akan teruskan secara bulanan. Sebagai sebarang maklumat, hebahan kuliah dan sebagainya kita akan maklumkan dalam grup lah. Cumanya untuk kita trace kehadiran dan sebagainya, selepas ni kita mohon peserta untuk daftar. Dalam grup semualah kita akan hebahkan catatan, rakaman dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita istiqamah lah dengan jumlah macam ni insyaAllah. Jadi tak ada apa lagi insyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.